Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakia binti Rozani, C18A022A. Okey, saya akan terangkan sikit apa yang saya faham dalam kelas minggu ni, iaitu dalam tajuk Heritage Management and Conservation Activities at World Heritage Site. Iaitu industri warisan ni perlu mempertimbangkan banyak faktor dalam pengurusan warisan yang mereka miliki dan yang mereka perlu bertanggungjawab. Dalam pengurusan warisan ni, dia berkait dengan pengurusan masa lalu untuk tujuan contemporary. Dalam tujuan contemporary ni terdapat 3 perkara, iaitu merangkumi kegiatan pemeliharaan warisan untuk masa akan datang. Kedua, penggunaan warisan untuk tinjauan perancangan. Nombor 3, makna warisan untuk komuniti tempatan. Okey. Pengurusan warisan melibatkan pelbagai isu dan site warisan dunia. Macam pada tahun 2000, Graham ada menyatakan siapa yang mengurus warisan ni adalah perkara penting dalam pengurusan warisan, tapi dia tidak pun menyatakan tak ada pun pandangan yang kolektif siapa yang harus siapa yang harus menguruskan dalam pengurusan warisan ni. Ini sebab kerana tahap variasi lokal yang signifikasi dalam bidang pengurusan warisan, dan ia sangat bergantung inisiatif tempatan dan juga pelaksana perundangan nasional. Maksudnya dia sangat bergantung kepada masyarakat tempatan yang lebih dekat dengan warisan, terutama warisan tak ketara, dan juga sekiranya ada perundangan daripada sebuah negara tu untuk khas untuk menjaga macam harta warisan ni lah. Okey, dalam pembelajaran minggu ni juga terdapat beberapa yang medium seraya telah ajar, seperti untuk yang macam tajuk besar dia macam konservasi aktiviti, lepas tu ada yang dalam tugasan dan tanggungjawab, dan juga pengurusan konservasi dan pelancongan, dan juga last prinsip timur dan barat. Okey, saya akan cakap dulu pasal conservation activities ni. Pemeliharaan ni didefinisikan sebagai perancang dan pengurusan sumber yang terhad dan terpilih secara teliti. Pemeliharaan adalah komponen penting dalam pengurusan warisan. Kepentingan pemeliharaan warisan budaya dan sumber semula jadi sangat ditekankan oleh organisasi antarabangsa seperti UNESCO, ICOMOS, IUNC, ICCROM dan lain-lain lah. Lepas tu pemulihan bandar mempunyai 3 dimensi, iaitu seperti fizikal, ruang dan sosial. Kalau fizikal macam fizikal bangunan bersyarah yang diorang akan uruskan. Dalam conservation activity ni juga terdapat 2 jenis subsistem ya dalam pelapor dan pemantauan. Pertama jenis yang pertama subsistem ialah sistem maklumat pemeliharaan negeri, SOC. Yang kedua jenis subsistemnya ialah pelapor berkala. Okey, terdapat juga sistem lain yang digunakan seperti pemantauan reaktif. Okey, itu dari segi conservation activity. Kalau dari segi tugasan dan tanggungjawab,
UNESCO ni memegang satu status yang besar, dan status ni bukan sahaja untuk memberi manfaat kepada yang diorang akan rasakan, tetapi juga kepada pelbagai tanggungjawab, termasuklah tugasan dalam pemeliharaan dan program dan pengurusan yang perlu dipantau oleh yang terlibat di bawah UNESCO. Maksudnya yang terlibat di bawah World Heritage ni. Okey, kalau dari segi pengurusan, konservasi dan pelancongan, peningkatan pelancong, pengurusan pelancongan ni perlulah lebih berkesan dan lestari untuk setiap tapak-tapak warisan yang dilawati oleh setiap pengunjung yang datang ke kawasan itu. Seperti mengimbangkan lawatan dan pemeliharaan, ia akan menjadikan kunci utama untuk pengurusan warisan yang lebih sesuai. Contohnya teknologi baru seperti yang digunakan dalam teknologi baru, seperti menerapkan lapisan tunggal nipis pada lapisan tahan air, dapat melindungi bangunan bersejarah lama dan monumen yang dibuat daripada batu kapur. Seterusnya ialah perspektif timur dan barat. Seperti di timur dan barat ni mempunyai perspektif yang sangat berbeza. Seperti timur lebih kepada penjagaan warisan tak ketara yang mereka miliki, berbanding barat lebih kepada warisan yang ketara yang seperti bangunan, tapak-tapak monumen tu. Okey, orang-orang timur mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan seni bina dan bangunan sejarah yang seperti rapuh, kerana ia sebagai ikon masa lalu mereka yang berbeza dengan yang mana ia sangat berbeza dengan perspektif bagi negara-negara di barat. Seperti contoh, iaitu di Jepun terdapat satu kuil Ise-ji-gu ataupun dipanggil atau disebut oleh orang-orang Jepun sendiri Shikine-sengu, iaitu merupakan contoh lambang yang mencerminkan pendekatan timur terhadap warisan dan kepentingan tak ketara dalam pemeliharaan warisan. Yang mana kuil ni sentiasa dibina semula, yang mana bangunan asalnya bangunan utamanya akan dibina semula ataupun macam dipelihara semula setiap 20 tahun, supaya ia dapat mengekalkan keaslian kuil tersebut. Sebab kuil tu sangat-sangat macam merupakan lambang warisan bagi negara Jepun. Okey, bagi keseluruhan untuk pembelajaran pada minggu ni, bagi keseluruhannya ialah kepentingan elemen warisan tak ketara dalam pengurusan sumber warisan dan pemeliharaan warisan ni lebih dapat dinilai atau dikenali di timur berbanding di barat, kerana negara-negara timur banyak lagi mengetengahkan warisan-warisan yang tak ketara ni untuk dijadikan supaya warisan itu tidak akan hilang. Sekian, terima kasih.